Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini dan berikan kita kekuatan, kelapangan dan kesehatan untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang terbaik bagi mereka yang yakin tentang janji-janji Allah bahawa penuntut-penuntut ilmu akan dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sebaik-baik kamu, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya. Dan kita di kalangan hamba-hamba yang telah diberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dalam tafsir Al-Quran yang disyarahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, Imam Ibnu Katsir, merupakan jalan-jalan yang penting, cuma memerlukan keimanan dan amalan. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran bukan sekadar bacaan ataupun dengar begitu, tetapi memerlukan sedikit, ya, kekuatan untuk kita beramal. Kekuatan untuk kita beramal, kerana itulah tujuan Al-Quran, untuk diimani dan dipraktikalkan di atas muka bumi. Tidak ada orang lain yang boleh membuatnya melainkan orang yang betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasul. Jadi insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan surah Al-Mursalat sampai ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzin lil mukazzibin. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Bukankah kami menjadikan bumi ini tempat berkumpul bagi orang yang hidup dan orang yang mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakan. Pergilah kamu mendapat naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalaan api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia diiringi unta yang kuning. Kecelakaan besarlah bagi orang yang mendustakan. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam ayat ini bila dikaitkan dengan firman Allah, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami menjadikan bumi ini tempat berkumpul bagi orang-orang yang hidup dan mati. Maka Ibnu Abbas mengatakan, yakni tempat tertutup. Mujahid berkata, yakni bumi yang menutup mayat sehingga tidak terlihat apa-apa pun. Okey.
Di mana Sya'bi berkata perut bumi ini untuk mayat dan permukaan bumi untuk orang yang masih hidup. Demikianlah pula pendapat Mujahid dan Qatadah. Okey. Dalam ayat ini membicarakan satu perkara yang perlu kita tahu, bahawa kita ni semua hamba Allah. Yang mana kita telah ditetapkan kehidupan kita ini di dalam muka bumi sahaja, tidak boleh di luar. Ya, maksudnya kita berada di bumi ini, okey. Itulah tempat kita dan tak ada tempat yang luar. Walaupun orang-orang yang barat, orang saintis-saintis melihat di antara planet-planet itu mempunyai sifat-sifat seperti bumi. Ya, apabila mereka lihat, yang pertama sekali lihat air lah. Kerana pada air itulah terdapat unsur-unsur manusia hidup. Kan? Dalam Al-Quran mengatakan hidupnya makhluk macam kita ni dan binatang-binatang dari air. Kehidupan tu. Dan bila adanya air, berarti ada oksigen dan hidrogen, H2O, yang melambangkan air. Ya, maka oksigen ada, maka air ada, maka sifat kita nak hidup tu boleh dah. Namun begitu, apabila kita melihat balik surah Al-Baqarah yang mana Allah menceritakan, ya, apabila Adam itu dikeluarkan, kita lihat surah Al-Baqarah dalam kisah Adam AS, di mana ayat yang ke-26. Surah Baqarah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarlah dari syurga keadaan semula, dan kami firman turunlah kamu sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu ditentukan. Okey, kediaman di bumi itu dimaksudkan mustaqarrun adalah satu perkara yang ditetapkan, kamu dah duduk situ, maksudnya kamu takkan pergi ke mana dah, mustaqar, ya. Okey, maka oleh kerana itu ayat ni jelas menunjukkan bahawa kita ni semua adalah makhluk, manusia ni berada di bumi. Walaupun teori kata nak melepasi angkasa raya, tak, kita di sini, ya. Apa-apa pun berlaku, kita akan jatuh ke bumi juga, ya. Wallahu alam. Adakah yang mati di angkasa raya sana? Tak ada pula cerita. Yang nak pergi itu mati dia, meletup kan, tengah jalan tu meletup, dia jatuh ke bumi. Tapi yang atas tu wallahu alam, kita pun tak tahu. Kenapa? Semenjak-menjak ni kita melihat bagaimana kuasa-kuasa besar melepaskan satelit mereka tanpa diberitahu, ya, tanpa dihebohkan macam mula-mula dulu, ya, sikit-sikit dihebohkan, dibagi tahu untuk kebanggaan. Tetapi sekarang yang paling penting untuk menyimpan rahsia, hantar untuk mencari maklumat dan dirahsiakan. Okey, ala kulli hal, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa manusia kesudahannya di bumi dan umurnya terhad. Walaupun umur para orang yang terdahulu adalah satu umur yang panjang, tetapi kita ni umur kita terhad, dah tak boleh nak lari. Yang penting kita ni kecil ke tua ke muda ke semua akan mati, kesudahannya akan mati. Noktah kita adalah kematian. Cuma tempoh tu tak tahu. Alhamdulillah Allah telah lebihkan kita dari satu tempoh. 10 tahun dah lepas dah, 20 tahun dah lepas, 30 tahun setengah tak lepas lagi antara kita, ya. 40 tahun kita yang tua-tua ni dah lepas, 50 tahun pun dah lepas, masuk ke 60 tahun. Dan 60 tahun adalah umur yang Rasulullah kata kebanyakan umat aku akan mati.
Syekh, kebanyakan umat kita Rasulullah akan mati. Okey? Maka noktah itu dah Rasulullah bagi tahu, cuma memerlukan i'dad, persediaan kita je. Dah tak boleh nak lari dah. Ya, tak payahlah kata ya Allah panjangkanlah umurku, ajal kita telah ditetapkan. Tetapi jadikan ya Allah berkati umur aku dalam kebaikan, itu mungkin. Kalau nak panjang kita masih lolak lagi, tak guna. Nak panjang kita masih sibuk dengan benda-benda dunia ni lagi, dah tak guna. Ya, panjang pun dalam tak kenal agama kita dengan baik, dah tak guna. Dia akan merosakkan lagi kehidupan kita nun di akhirat kelak. Maka 60 masuk 70 itu adalah waktu yang paling cemas. Ya, yang mana Allah sahaja yang mengetahui. Lepas 60, 70, 80, ingatlah itu dah waktu mati sebenarnya. Waktu itu adalah waktu kebanyakannya kita berakhir dengan kematian. Dah tak ada apa-apa dah. Sampai umur 80 tu dah kita bangka, tua bangka dah. Ya, dah kalau anak tu anak soleh, dia akan kekalkan kita di dalam rumah. Kalau anak tu bukan anak yang soleh, dia letak mak dan ayah rumah orang tua. Walaupun kita ni kaya apa ke, sudahnya dihantar ke rumah orang tua. Harta mereka faraid sesama mereka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu doakan zuriat kita adalah zuriat yang soleh. Ya, anak yang soleh, kahwin dengan orang yang soleha, ya, ataupun soleh, itu amat penting. Kerana dia akan menentukan perjalanan kehidupan kita di hari tua. Okey? Baik. Jadi, dalam ayat ini menceritakan kita ni akan berhadapan dengan perkara-perkara itu, tidak boleh dinafikan, semuanya akan berlaku di dunia. Maka apabila ayat ni mengatakan di sini pertemuan antara dua orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, subhanallah, Allah jadikan tempat ini adalah satu tempat yang mana pertemuan orang yang hidup dan orang yang mati. Yang dikatakan Ibrahim Adham apabila ditanya tentang tempat di mana bandar ataupun tempat orang ramai, lalu dia tunjuk kepada orang yang bertanya, nun, di kubur. Jadi orang kata, kamu ni orang tanya betul-betul, dia jawab ke kubur. Ya, lalu dia jawab bahawa sesungguhnya kubur itu akan menjadi tempat yang orangnya ramai, makin lama makin banyak. Ya, kenapa? Kematian itu boleh dikatakan akan berlaku selalu kematian, maka orang akan memenuhi kubur. Itu pasal kita tengok kalau nak tanam kubur sekarang bukan boleh. Nak tanam suka-suka. Ya, bila nak pergi, dah penuh kubur, kena pergi ke tempat lain. Dah penuh. Penuh kubur. Tuan-tuan dan perempuan, kita di antara orang yang dah register kot. Ya, ke tempat-tempat kawasan tempat kita. Tapi bila wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Cuma nak menceritakan yang hidup dan yang mati. Cuma seperti mana yang dikatakan oleh Qatadah, yang mana di atas orang yang hidup, di bawah orang yang dah mati. Nampak? Cuma kehidupan berbeza. Kehidupan berbeza. Yang hidup atas macam kita sekarang ni, ya, tak boleh dinafikan. Kita tahulah cara hidup kita. Tetapi bila masuk alam kubur, maka persoalan itu termasuk persoalan ghaib, yang mana hanya berdalilkan hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan cara yang betul. Dia kena sebut macam itu. Kalau tak, nanti ayat Quran ditafsir ikut akal, hadis pun ditafsir ikut akal. Berbahaya. Saya tengok lagi orang hantar-hantar la ilaha illallah. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan alam akhirat, Quran, hadis sahih, ya, ditafsirkan ikut akal. Berbahaya. Kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Apa yang mereka katakan, itulah kita katakan. Apa mereka tak bicara, kita stop kat situ. Ya, kerana persoalan kubur bukan persoalan yang boleh digunakan akal. Persoalan kubur, persoalan yang mesti digunakan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 jenis yang terbaik. Kena clearkan benda ni. Kalau kita biarkan mereka akan mentafsir ikut akal, maka orang-orang akan membuat beberapa kaedah. Itu tengok selawat-selawat, berapa banyak tu selawat yang dibagi. Ya, yang mana selawat-selawat tu ada selawat untuk menyelamatkan di alam kubur. Subhanallah, saya pula jenis tak kumpul-kumpul maklumat yang mereka cakap-cakap ni. Bila buka dalil, setiap kali datang saya akan buka dalil. Setiap kali datang saya akan cari dalil. Ya, berbahaya. Yang masalahnya ramai yang mengikutnya. Na'udzubillah. Oleh kerana itu asas kena ada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu jalan kita. Tidak ada pilihan.
keaslian Islam perlu jaga. Baik, jadi orang yang di dalam kubur bagaimana keadaannya kita tak tahu bagaimana keadaannya, tetapi mereka itu di kalangan mereka ada yang diberi nikmat, ada yang diazab, dua je. Dan di antara mereka ditidurkan ataupun direhatkan, dua je, ataupun diseksa. Antara itu, di dalam kubur bagaimana mereka mendapat segala-galanya yang dikatakan rezeki hanya Allah yang mengetahui, tetapi tidak ada makan dan minum. Kehidupan mereka itu dah lain, itu kita kena faham, ya. Itu di antara rukun iman melalui kitab yang terbaru oleh Datuk Dr. Abdul Basit, ya, Rukun Iman, penjelasan ringkas rukun iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Cantik, ya. Diharapkan semua dapat memilikinya sebagai asas di antaranya perkara yang berkaitan dengan beriman hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya merupakan satu perkara yang penting. Beriman ni macam mana saya nak katakan, tetapi kena yakinlah. Kena yakin betul-betul tanpa ragu-ragu, biarlah apa pandangan orang, kita tetap dengan pendirian itu. Itu yang kita hendak. Keyakinan yang akan membuahkan kehebatan diri kita ialah iman. Bila kita sanggup berdiri mempertahankan, tahu tak kualiti dia, ya. Apabila ashabul ukhdud, golongan yang dikatakan dibunuh tu, ya, kerana apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak diseksa melainkan, ataupun mereka tidak dilakukan kejahatan melainkan mereka beriman kepada Allah yang maha hebat lagi maha terpuji. Sebab itu je dibunuh. Ya, itu dia ketegasan dalam konteks beriman. Mereka dapat betul-betul beriman kepada Allah tanpa ragu-ragu, dan mereka bersedia untuk dihukum ataupun dibunuh. Dahsyat. Itu dia iman yang kita nak. Kita nak bina iman tu dalam sehingga tahap apa juga kami tak berganjak. Tu kita nak. Apabila ahli sihir yang bersama dengan Fir'aun, bila melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan mereka tentang peringatan berkaitan dengan kehidupan akhirat dan beriman kepada Allah, lalu bila mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa, terus beriman. Ini kaedah kita. Bila kita dah faham Quran dan Sunnah, kena berpegang, teruskan keimanan kita, ya, sehingga kan apabila mereka Fir'aun ingatkan, kamu beriman tanpa izin aku, lepas tu Fir'aun kata, aku akan bunuh kamu dengan keadaan bersalib, ya, dipotong berselang-seli kaki kanan dan tangan kiri, dan tangan kanan dan kaki kiri. Apa mereka jawab? Buatlah apa saja kamu nak buat Fir'aun, kami tetap beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dahsyat. Ini di antara satu benda yang saya melihat, satu kehebatan yang muncul di kalangan umat-umat yang terdahulu, termasuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka lakukan seperti itu. Dan kita nakkan keimanan itu pada diri kita. Kerana ujian-ujian yang akan datang menguji keimanan kita. Dan keimanan seperti ini amat penting, kerana dia adalah penentu syurga kita. Okey? Siapa yang tinggi imannya, maka kedudukan syurganya akan bertambah tinggi lagi. Oleh kerana itu, syurga Firdaus, apa juga syurga yang Allah janjikan, bergantung kepada iman kita. Jadi betulkan iman kita. Baik, jadi insyaAllah rukun iman dalam buku ni pun menarik untuk disaksikan, kerana ianya adalah basic. Di antara perkara basic yang perlu difaham mengikut 3 kurun yang terbaik. Baik. Kemudian, setelah kita tahu bahawa dunia ini adalah tempat dua makhluk, yang mana makhluk yang telah dimatikan dan makhluk yang masih hidup. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kita akan, yang pertama kita berada di alam roh dan berakhir nanti di alam akhirat. Okay. Apabila Allah berfirman dalam Al-Quran, seperti mana yang disebutkan, amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Wahai Tuhan, sesungguhnya kamu telah matikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Ulama mentafsirkan kenapa disebut mematikan 2 kali. Kerana pertama, alam yang kita berada di alam roh itu dikategorikan alam mati. Ya, alam roh, alam mati. Kemudian kita dihidupkan 2 kali, alam dunia ini sekali. Maka kita mati, lepas tu hidup, kemudian dimatikan.
kemudian dihidupkan semula, ya, maka lengkaplah ayat itu menceritakan amat tanathnataini wa ahyai tanathnataini. Kamu telah matikan kami 2 kali dan hidup 2 kali, dan kehidupan yang akhir itu adalah kekal abadi, sama ada ahli syurga ataupun neraka. Okey. Jadi semua itu memerlukan dalil-dalil yang khusus dan tidak boleh berbicara menggunakan akal. Okey. Kemudian Allah menceritakan waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya, yakni bumi, gunung-gunung yang tinggi, yakni gunung-gunung yang menguatkan bumi agar tidak digoncang, tidak goyah dan goncang. Dan kami berikan minuman kamu dengan air yang tawar, yakni air yang jernih lagi segar. Jadi Allah nak ceritakan ini nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Nikmat yang Allah bagikan kepada kita, bahawa bumi yang dibina gunung ganang kedudukannya kukuh. Oleh kerana itu Gunung Ganang di antara tempat-tempat yang perlu mendapat keizinan dari pihak yang berkewajipan untuk ditarah ke runtuh ke apa semua, mesti mendapat kepastian. Kerana kedudukannya agak istimewa, di seperti paku yang berada di batang-batang rumah atau kayu yang dibuat rumah. Cabut satu, dia akan terlepas. Okey, tu kedudukan dia. Oleh kerana itu Gunung Ganang, apatah lagi dalam surah Fussilat, Allah telah mengatakan kami berkati terhadap Gunung Ganang. Ya, ia adalah tempat yang diberkati. Maka bila tempat diberkati, kita kena berhati-hati supaya tidak dibuat sambil lewa. Okey. Jadi Gunung Ganang ini amat penting di sebuah tempat untuk memastikan kestabilan sebuah tanah dan ekosistem yang ada di situ. Okay? Dan kemudian Allah mengatakan, dan kami berikan kamu minum dengan air yang tawar, yakni kita ni minum dari air yang dihasilkan oleh Allah dari bumi ini. Ya, dengan keadaan pertama dari bumi mata air, yang kedua air hujan. Maksudnya kita ni sentiasa dalam keadaan terjaga. Adapun disebabkan tidak ada air di kawasan-kawasan yang tertentu, itu kena rujuk kepada orang-orang yang bidang ahli dalam bab-bab yang tersebut. Saya tertarik dalam satu rencana apabila kawasan itu agak kering, tapi seorang hamba Allah ni, seorang lelaki ni, dia tiap-tiap hari dia pergi, dia mesti bawa satu pokok untuk ditanam. Untuk ditanam kawasan tu, dia bawa pokok yang jenis pokok yang membesarkan, tanam tiap-tiap hari. Sampai dikira lebih daripada 1000, berarti banyak dia tanam. Kesan daripada tanaman yang dibuat itu, kawasan itu ya mula mengeluarkan air. Ya, disebabkan apa? Ialah kalau ikut sistem sains tarikan daripada pokok-pokok itu, akar-akar itu menarik air ke atas yang menyebabkan ya air itu pun keluar dan menjadi kawasan yang ada air. Masya-Allah. Ini di antara perkara yang menarik yang perlu kita tahu. Ya, berbakti kepada tumbuh-tumbuhan pun menghasilkan benda-benda yang bermanfaat. Baik. Kemudian Allah mengatakan pada ayat itu, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yakni yang menafikan sifat keagungan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak rezeki, betapa banyak nikmat yang Allah bagi, tetapi kita kufur kepada nikmat. Ya, bila seorang tu kufur kepada nikmat Allah, dia di antara orang yang menafikan al-mukadzibin, ataupun sifat menafikan sifat kebaikan yang Allah bagikan. Okey, kufur nikmat. Kalau perempuan terhadap suami kufur apa? Tak apa ya. Orang lelaki tak apa ya. Kufur ashir. Ya, yang mana disebabkan ramai perempuan masuk neraka, kufur ashir. Yakni lelaki tu buat baik kat perempuan punya lama lah, ya. Tapi bukan jenis lelaki nakal lah. Maksudnya dia buat baik kat perempuan punya lama, tiba-tiba silap sikit. Ya, silap sikit. Maka silap sikit itu bagi seorang perempuan dia terlalu besar. Maka dari silap sikit itulah maka datang perkataan yang menyakitkan. Apa dia? Abang ni, dia mula cakap perkataan yang menyakitkan. Maksudnya
Apalah kalimah yang pernah menyakitkan, kita pun dah tak tahu kan. Ya, apa jugalah orang perempuan pandai lah disebut nak nyakitkan hati suami dia kan. Itu dinamakan kufur asyir. Disebabkan sikit dia habis, dia lupa kebaikan. Silap-silap waktu hari nikah tu, silap sebut aja dia boleh ingat sampai hari yang dia marah kat kita tu. Itu perempuan. Laki ada ke macam tu? Laki dia tak ingat, itu sifat lelaki. Gentleman dia dah maafkan. Tapi perempuan dia ingat. Tapi bila bagi Quran hilang, tak ingat, tak apa. Sayang. Tidak, alangkah cantiknya jika dia boleh ingat tu, dia boleh ingat Al-Quran tu, bila tepuk je terus ingat. Oh, itu cantik. Tapi tak jadi. Dia ingat yang lain pula ya. Ala kulli hal, insya-Allah Allah pemudahkan jemaah kita supaya ingat Al-Quran. Kemudian Allah dah menceritakan bahawa celakalah besar bagi orang yang mendustakan, menafikan sifat Allah dan tak beriman kepada Allah setelah diceritakan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Lalu Allah menceritakan satu kehidupan nun di alam akhirat nanti. Ya, agak menarik dalam ayat ini apabila Allah menceritakan beberapa perkara sebagai peringatan, kerana ayat ini berkaitan dengan wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besarlah bagi orang yang mendustakan nikmat Allah dan mendustakan hari kebangkitan. Tuan-tuan dan perempuan, tanamkan jiwa kita beriman dengan hari akhirat sehingga dia mengelegak dalam jiwa kita, rasa takut, rasa mengharap Allah ampunkan. Kena latih. Saya ingatkan kepada kita yang menuntut Quran dan Sunnah ini, kena latih. Bila sebut kalimah Allah, ada gegaran dalam jiwa kita, yakni ada perasaan takut, perasaan rindu, perasaan mengharap kepada Allah. Bila sebut Rasulullah, itu dah rasa keagungan Rasul dan perlu diikuti lelaki yang agung ini. Dan bila sebut hari akhirat, rasa pertama, kalau hari itu berkaitan dengan kebangkitan di mahsyar, perasaan takut kena ada. Perasaan bila disebut neraka, perasaan takut kena ada. Bila sebut syurga, perasaan mengharap tu kena ada. Maka insya-Allah ya, keimanan kita akan merancak menjadikan kita kuat beramal dalam banyak hal dan kita bersedia untuk hadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik. Ayat ini berkaitan dengan kiamat ataupun alam akhirat, berkaitan dengan neraka. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma'idhil lil mukadzibin. Ibnu Katsir mengatakan proses pengiringan orang-orang kafir ke neraka Jahanam, tempat kembalinya mereka, dan keterangan tentang bahagian dari tata cara. Allah berfirman menggambarkan tentang orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, syurga dan neraka, bahawa pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapat naungan yang mempunyai 3 cabang. Baik. Dalam ayat ini membicarakan di manakah kedudukan ahli orang kafir ini di akhirat kelak. Dah kita pernah menceritakan bagaimana perjalanan hidup kita nun di alam akhirat. Bermulanya kita dibangunkan di mahsyar daripada biji ataupun tulang sulbi kita. Bagaimana Allah membangunkan, wallahu alam, kita beriman sahaja, tetapi kita akan dibangunkan melalui semayan yang Allah buat. Ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dengan adanya hujan renyah-renyah dan angin sepoi-sepoi kata orang, maka kita dihidupkan. Okey? Maka tuan-tuan dan perempuan, kehidupan yang kedua ini tidak sama kehidupan kita pada hari kelahiran. Kehidupan hari yang kedua ini adalah kehidupan seperti mana penciptaan Adam dijadikan. Yakni ketinggian dia berapa hasta? 60 hasta, dan juga apa lagi? Tidak berkhitan, tidak berkasut, dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Maka itu sifat mula-mula kita dibangunkan. Muka-muka kita inilah. Ya, adalah lain-lain sikit sebelum apa-apa perubahan muka kita.
Kemudian kita dibangunkan. Seperti mana yang disebutkan dibangun tumbuh-tumbuhan hidup selepas hari hujan, maka kita pun dibangunkan dalam keadaan begitu. Bermula kita dibangunkan mengikut amalan kita masing-masing. Okey, bila sebut amalan bukan amalan jawarih sahaja, ya, amalan perbuatan, tetapi termasuk amalan hati kita, yakni masalah iman. Okey, maka kita akan dibangunkan, dan pada waktu itulah berbagai-bagai perkataan yang akan keluar. Ya, berbagai-bagai perkataan yang akan keluar, di antaranya seperti yang disebutkan dalam surah Yasin. Cuba buka surah Yasin. Surah Yasin juzuk yang ke-22. Surah yang ke-36. Okey, ayat yang kita lihat, ayat 51 kita mulakan. Baik. Ayat ini menceritakan bagaimana di antara sifat-sifat orang yang dibangunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yakni kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Okey. Ayat ini mengisyaratkan bagaimana kita dibangkitkan melalui tiupan sangkakala yang pertama, yang kedua. Maka bila dah bangun tu, sampai orang yang dalam ayat ni agak menarik. Siapakah yang berkata dalam bentuk yang begitu? Siapa yang bangunkan kami ni? Ya. Ini di antara orang yang tidak beriman. Maksudnya. Dan ini yang menariknya, adakah yang menjadi perbahasan sedikit? Kenapa? Bila kita mati, dimasukkan dalam kubur, sebelum kiamat, kita ni antara nikmat ataupun diseksa. Ya, di alam barzah sana, nikmat ataupun diseksa. Kerana hadis-hadis yang menceritakan diseksa banyak, dan juga hadis-hadis yang mengatakan diberi nikmat pun ramai, banyak. Termasuk dalam surah Ghafir yang menceritakan Fir'aun itu diseksa sampai hari kiamat. Ya, menunjukkan di alam barzah. Cuma selepas semuanya mati, kiamat berlaku, bagaimana keadaan itu? Adakah masih diseksa ataupun terhenti? Wallahu alam. Memerlukan dalil dalam bab ini. Ya, sampai kita dibangkitkan. Kerana ayat ini seperti terkejut. Siapa yang membangunkan kami? Seolah-olah mereka dah terselamat daripada seksa-seksa ni, jadi mereka rasa santai. Ya, rasa selesa. Siapa yang bangunkan kami? Tetapi kalau orang yang beriman, memang dia nak bangun cepat. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, ayat-ayat Al-Quran menceritakan bagaimana kita merasakan kehidupan di alam akhirat, di dalam alam barzah dan juga alam mahsyar nanti, semua berkaitan dengan iman kita dan amalan kita. Siapa yang terbaik, dia akan rasa kejapnya kita berada di dalam kubur. Ya, kejap je dah bangun. Kan?
Disebabkan kita tak terasa. Dan begitu juga di atas mahsyar nanti, kita akan begitu cepat sampai ke tempat yang mana kita akan masuk syurga. Cepat, laju. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang terpilih ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi, gambaran ini diceritakan orang yang dibangunkan ini terkejut. Berbagai-bagai, kemudian datang satu teriakan, dan teriakan ini semua sama ada dipengsankan. Dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam surah yang lain, menceritakan semua akan dipengsankan, melainkan beberapa golongan yang tertentu. Ya, wallahu alam. Tapi siyahah ini, sayhatan ini adalah satu tempikan yang kuat memengsankan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku pun termasuk orang yang dipengsankan. Ya. Kemudian aku bangun dan aku melihat Nabi Musa berdiri gagah di bawah arasy Ar-Rahman. Aku tidak tahu sama ada dia termasuk orang yang dipengsankan dan bangun awal, ataupun dia di antara orang yang tidak dipengsankan. Itu dia, ya, kehebatan Nabi Musa. Okey, baik. Cuma nak ceritakan dalam ayat ini, berarti apabila kita dibangunkan, dipengsankan, kemudian dibangunkan, disedarkan, maka disitulah bermula acara-acara menunjukkan orang ni baik ataupun tidak. Seperti yang pertama, apa dia? Orang yang diberikan pakaian yang pertama sekali. Apabila Rasulullah mengatakan orang yang pertama sekali diberikan pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim, dan tidak dinafikan nabi-nabi yang lain kemudian mengikutnya, termasuk Rasulullah SAW. Maka mengisyaratkan kepada kita, itu menunjukkan orang ini adalah orang yang terpilih. Oleh kerana itu para syuhada, orang yang melakukan haji ataupun umrah yang mati di sana, ya, maka dia akan bangun dengan berpakaian ihram sambil bertalbiyah. Bagi orang yang haji dan umrah mati di sana, berarti satu penghormatan kerana mereka dibaluti dengan pakaian. Orang yang mati syahid dipenuhi dengan darah pada tubuh badannya, ya, dengan bau keharuman, harum misk ataupun kasturi, menunjukkan penghormatan kepada dia. Orang-orang yang begini akan berhadapan dengan kemudahan di mahsyar. Kita nak kemudahan di mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sangat-sangat. Lepas tu bangun, golongan-golongan yang dipilih di antaranya penuntut ilmu. Kan, dan Rasulullah kata, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan syurga. Kita masuk, mudah-mudahan. Amin. Nampak tak gambaran? Waktu itu peluh naik mengikut amalan masing-masing. Yang sampai ke buku lali, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke tengkuk, dan akhirnya Rasulullah menunjukkan sampai ke sini, ya, pertengahan mulut itu, ya, dan mengisyaratkan orang-orang yang dikenakan peluh-peluh ini termasuk orang yang bermasalah. Oh, dahsyat. Okey, itu dah nampak orang bermasalah. Muncul pula orang-orang yang ceria mukanya di tempat yang mana tempat yang keadaan menakutkan. Muka semua muka blur kata orang, ataupun muka menakutkan, rasa takut. Tiba-tiba muncul orang yang ceria, dia termasuk orang yang terpilih. Dahsyat, ya. Itu dapat membezakan satu. Dan bermula orang kafir berhadapan dengan masalah, ya, dia pun hidup berjalan mengikut amalan mereka sampai di mana kita dah tahu di mana tadi, di mahsyar itu, maka masuk pada perhitungan syafaat uzma, syafaat yang diberikan keistimewaan kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi yang lain, yakni mempercepatkan semua urusan berada di mahsyar. Ya, kerana Rasulullah yang meminta izin daripada Allah, maka Allah perkenankan. Kemudian bermula penyerahan kitab, ya. Lepas penyerahan kitab, maka pergi ke hisab. Maka lepas hisab masuk ke mizan. Okey, itu semua acara kita orang kafir semua sama. Di situ bermulanya, ya, penyerahan kitab, lepas tu dihisapkan, lepas tu dimizankan. Kita tak tahu amalan kita hari ini bagaimana kedudukan, sampai di mizan tu baru kita tahu. Takut-takut ada mengumpat kita pada orang, menyakiti orang, semua ada kat situ. Okey, selesai. Maka orang kafir confirm, ya, dalam keadaan dihina. Lepas sahaja mizan, dia terus masuk neraka. Ingat, ya, orang kafir terus masuk neraka. Tinggal orang yang mengaku dirinya Islam, tak kira lah munafik ke tak munafik, tapi dia mengucap kalimah syahadah, tetapi keikhlasan itu bagi orang munafik tidak ada.
maka Allah perkenakan dia di sana. Selepas itu barulah telaga Al-Haud, yang mana orang yang beriman dapat, orang yang munafik ataupun ahli bid'ah tidak dapat, terpesong. Lepas tu sampai diarahkan sujud, maka orang beriman betul-betul mampu sujud. Orang kafir, orang munafik dan ahli bid'ah berhadapan dengan masalah untuk sujud. Itu semua disebutkan dalam surah Al-Hadid. Maka dimasukkan di kawasan yang disebutkan tempat untuk berlepas. Maka bayangkan kenapa Allah kenakan orang munafik begitu. Disebabkan dia berpura-pura beriman di dunia, maka Allah perkena dia di akhirat. Kamu berpura-pura sangat. Nah, sekarang kena. Sampai di akhirat, maka sampai di kawasan itu, yang disebutkan kawasan, malaikat mengatakan, oi orang di sana, nun di sana ada syurga. Bila dengar kita dengar syurga macam mana? Mungkin sekarang tak ada, kehangatan tu kurang kan. Tapi kalau kita sebut kat sini orang perempuan ada sel, jualan murah, macam mana? Abang cepatlah abang, jual pula bukan sebarangan. Yang kata baru ni 2 jam menunggu, pasal kes jam apa ke? Dia jual dekat Bukit Bintang ke mana? Murah. Jam yang canggih tu murah dijual. Oh, berbaris 2 jam. Itu baru dunia kan. Itu belum lagi beras. Berapa ramai baris. Ya kesian. Allah uji kita macam itu. Okey. Tapi nak ceritakan bahawa bila dengar syurga semua bergegas nak pergi. Ya. Macam mana pun dia berdosa, dia nak pergi ke syurga. Dan orang munafik pun nak pergi. Tapi waktu itu, tempat itu yang disebutkan tempat yang gelap. 2 kali Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, dan satu lagi surah At-Tahrim, berkaitan dengan cahaya yang muncul di alam akhirat nanti. Maka orang munafik tengok orang Islam bercahaya, nak tapi tak boleh, nak pergi tak boleh, nak pergi tak boleh, terhadang. Maka akhirnya dinampakkan satu pintu yang agak dia rasa istimewa, maka dia pergi, di situlah dia masuk ke neraka. Ya, kekal. Neraka yang terbawah. Na'udzubillah, ya. Nampak tak? Jangan bermain-main dengan Allah. Oleh kerana itu kita sebagai seorang beriman kena tegas dalam bab tauhid, bab akidah, tak boleh main-main. Kena ada pendirian. Okay? Akhirnya barulah melepasi orang-orang yang beriman, dia lepas melalui titian sirat mengikut amalan masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita, menggerunkan sebenarnya perjalanan itu. Dan lepas itu yang kita sembang tadi, Al-Qantarah. Ya, panjang pula ceritanya. Ya, disebabkan masalah tampur orang ke, pukul orang, kita nak balas sangat. Kat situlah yang Rasulullah kata maafkan. Kerana kalau kena kat situ, kita nak balas juga kat orang tu. Masalahnya kalau sama-sama sampai kat situ tak apa. Tapi entah dia diazab dulu dalam neraka, nak dititian sirat lagi beribu tahun pula, syurga dah ada kat depan. Maka itu yang Rasulullah kata, maafkan. Allah katakan, fa'fu wasfahu. Maafkan. Ya, maafkanlah. Alah, sekadar jentik, pukul, apa semua. Tak ada masalah kan. Itu yang kita kata. Memang secara automatik dapat ganjaran besar. Dan boleh masuk syurga dengan cepat. Kita nak masuk syurga sekarang ni dengan cepat. Tak nak ada halangan-halangan. Ya, tapi geram punya pasal kan, memang tak nafikan kita berhak, tapi Rasulullah kata maafkan. Allahu Akbar. Okey, ala kulli hal, jom kita lihat balik ayat ni. Proses pengiringan orang-orang kafir ke neraka Jahannam, tempat kembali mereka, dan keterangan tentang sebahagian dari tata caranya. Yang ini bagaimana kedudukan orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman menggambarkan tentang orang kafir mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, syurga dan neraka, bahawa pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapat azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapat naungan yang mempunyai 3 cabang, yakni ketika api neraka bergelora dengan dahsyatnya, maka asapnya mengempul tinggi kerana kedahsyatan dan kekuatannya, maka mempunyai 3 cabang. Pertama, kita beriman kerana ayat Quran yang mengatakan begitu. Kedudukan ulama tafsir mengatakan bila berlaku ledakan api yang begitu kuat dalam neraka gelap, ya, maka apa yang kita nak sebut tu, bahang
asap dengan segala-galanya sehingga muncul seperti bentuk 3 cabang. Dan orang kafir mahukan perlindungan, mahukan berbagai-bagai bentuk kebaikan, tapi tak boleh. Kenapa? Okey, kita lihat satu persatu. Lalu Allah mengatakan, firman Allah, la dhalili, yakni tidak melindungi, yakni bayangan asap yang berhadapan dengan kobaran api itu sendiri tidak melindunginya. Wala yughni minal lahab, tidak pula menolak nyalaan api neraka, yakni tidak menjaga mereka dari kepanasan api neraka. Maksudnya, kalau kita pergi tempat orang yang terbakar kan, kalau rumah terbakar, ada tak kita nak rapat? Takkan. Dari sini duduk tengok pun dah rasa bahang api. Ini kan pula orang yang berada di situ dengan bahangnya, dengan seksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Perkara ini memerlukan keyakinan pada iman saja. Tetapi azab itu merupakan azab yang menakutkan. Kenapa? Tidak ada bayangan dan juga mereka tidak akan dapat kebaikan dari bahang api neraka itu. Firman Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasr, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, yakni api neraka itu menerbangkan bunga api setinggi istana. Ibnu Mas'ud berkata, yakni bagaikan satu benda yang besar. Ya. Bayangkan percikan. Ini dimaksudkan percikan bunga api neraka. Kita taruh percikan kayu, kayu bakar pun dah kena, kan, terbakar baju, percikan apa lagi yang simple-simple, ya, buat sate itu pun, ya, meletup arang tu pun dah terkena, kita rasa sakit, ya. Ini kan pula percikan bunga api neraka yang sebesar sebiji istana. Subhanallah. Allah bagi gambaran yang begitu supaya kita berfikir. Lalu Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah juga Malik berkata dari Zaid bin Aslam, yakni bagaikan akar-akar pohon yang berselerakkan, dia meletup-letup macam itu kan, ya. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah ia iringi unta yang kuning, yakni bagaikan unta yang hitam. Demikian pendapat Mujahid. Dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id Ibnu Jubair, yakni seperti tali-tali kapal. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata tentang firman Allah, innaha tarmi bisyararin kal qasar, maksudnya sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Dahulu kami membuat sebuah bangunan dengan kayu setinggi istana, setinggi 3 hasta atau lebih, maka kami menamakan Al-Qasar. Okey, ini satu perumpamaan, ya, daripada Ibnu Abbas menceritakan perumpamaan tentang istana bagi sisi mereka. Ya, mereka bina satu bangunan setinggi 3 hasta atau lebih. Ya, kayu setinggi 3 hasta. 3 hasta pendek kan. Ini ada satu istilah. Masalah kena tengok rujuk dalam bahasa Arab, yang mana ia merupakan Al-Qasar, satu gedung ataupun istana. Kemudian Allah mengatakan, firman Allah, jimalatun sufur, yakni seperti tali kapal yang disatukan sehingga ukuran lelaki dewasa yang sedang. Ya, nak menceritakan seperti tali kapal yang besar. Ya, kapal tali yang besar untuk mengikat, nak menceritakan bagaimana percikan bunga api itu yang mengikut seperti itu, besar, ya, semuanya itu. Na'udzubillah min dzalik, minta lindung kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membaca perkara-perkara yang begini menakutkan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Allah katakan lagi, celaka besarlah bagi orang yang mendustakan, ya, mendustakan tentang hari akhirat. Kemudian Allah ceritakan lagi, kita habiskan ayat ini. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tazirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yawmul fasl. جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan besarlah bagi orang yang mendustakan.
Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu dan tidak diizinkan kepada mereka meminta keuzuran sehingga mereka dapat keuzuran. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu terhadapku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Baik. Apabila dikatakan hadza yaumul la yantiqun, ini adalah hari yang mana mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Ya, sedangkan hari itu adalah hari yang dibenarkan juga kita berbicara. Di mana hari itu Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya. Ya. Dan Allah kalau berbicara dengan hamba-hambanya, maka itu tanda orang tu mempunyai keistimewaan, kebaikan. Kan dalam Al-Quran menceritakan ada orang yang Allah tak tengok langsung. Ya, tak nak bicara. Bila tak tengok, tak nak bicara, dikategorikan orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang dapat berbicara dengan Allah, mereka akan berbicara mengikut hadis menceritakan, ya, mereka akan berbicara dengan Allah secara terus tanpa terjemahan, tanpa penterjemah. Ya, tak ada interpreter di situ. Dan yang kedua, bahasa apa yang digunakan? Wallahu a'lam, ulama telah menceritakan bahawa hanya Allah yang mengetahui bahasa apa yang digunakan. Bukan bahasa Arab. Hadis kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa di akhirat dikaitkan ada kedaifannya. Apa bahasa? Serah pada Allah. Kita tak perlu berbicara. Ya, yang mana Allah berhentikan dari membicarakan, kita berhenti dari membicaranya. Okey, tetapi bahasa itu akan menjadi satu bahasa kepada semua orang, semua makhluk pada ketika itu, tak kira jin ataupun manusia. Pada hari itu kita yang walaupun tak reti apa bahasa, kita tahu bahasa Malaysia ataupun English ataupun Arabic, maka di situ kita hanya tahu satu bahasa saja. Ya. Dan Allah akan berbicara, dan Allah ada juga yang tak mau berbicara dengan mereka. Siapa yang dapat berbicara dengan Allah, tandanya orang itu orang yang baik. Siapa yang tak dapat bicara, dia di kalangan orang yang rugi. Kenapa? Di situ dia nak bersihkan diri, tak nak bicara. Ialah bila dibicara pada waktu itu merupakan satu benda yang penting lah. Okay? Maka dalam bab itu, apabila kita tidak mampu untuk berbicara, kerana apa? Kerana kita takut satu. Dan kita cuba nak menipu, tak boleh dah. Kerana waktu itu yang akan berbicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutupkan mulut kita ni. Kita ditutupkan mulut. Tak boleh berbicara. Tak reti nak bicara. Ya. Lalu yang akan berbicara, tangan-tangan mereka. Dan kaki-kaki menjadi saksi. Dalam itu, dalam surah Yasin. Dalam surah lain apa dikatakan? Ya. Semua mata, telinga, semua akan berbicara. Dan kemuncak dia, kulit-kulit kita. Tuan-tuan dan perempuan, habis. Kalau sebut kulit kita habis, tubuh badan kita sikit je kuku. Ya, yang lain semua kulit akan berbicara di depan Allah. Agak-agak boleh selamat tak kita? Confirm tak boleh selamat. Kalau dah sampai kulit berbicara, confirm tak boleh selamat. Habis macam mana? Kita terpaksa menyerah. Ya, Allah biarkan itu sebagai saksi-saksi kita. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini tubuh badan kita jaga elok-elok. Ya, untuk kesenangan dunia. Untuk apa kita lakukan? Ingat di akhirat kelak kita akan diseret dengan apa tujuan kita buat dengan tubuh badan kita. Itu pasal bagi kaum wanita, misalnya nak make up untuk siapa kena ambil kira. Kalau make up untuk orang luar, berhati-hati. Make up untuk suami cantik. Ya, apa pula benda ni? Baik, berhati-hati. Tak kira lelaki, termasuk apa juga fashion yang kita ketengahkan akan dipertanggungjawab. Kalau fashion tu tasyabuh bi kufar, menyerupai orang kafir, kita akan dipertanggungjawab. Perbuatan kita menyerupai syaitan akan dipertanggungjawab. Berat tugas kita nanti depan Allah. Berhati-hati. Ya, subhanallah. Aduh, sakit kepala. Ala kulli hal, ya.
Apabila Allah mengatakan pada hari itu tidak ada siapa yang boleh berbicara. Ya, kemudian Allah katakan wala yu'zanu lahum faya'tadhirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, nak MC pada waktu tu. Tak ada MC. Ya, hari ni MC pun MC ngelat kita buat. Ya, tak sakit kita kata sakit, akan diketengahkan di mahsyar nanti. Apa tipu daya yang kita lakukan. Ya Allah, teruk ya. Okey, kemudian Allah katakan wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka besarlah bagi orang yang mendustakan hari akhirat. Okey, jadi ayat ini mengisyaratkan pendustaan kita kepada hari akhirat merupakan mudarat yang besar. Ini orang kafir semua kena. Orang kafir ya, semua dosa-dosa tu dikenakan. Apa yang kekafiran dia, apa yang dia lakukan, semua berzina, merompak ataupun makan riba, apa lagi yang dibuat, semua kena. Kerana kekafiran dia begitu kedudukannya. Yang paling dahsyat apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita habiskan ayat ini, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Dan jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakulah tipu dayamu terhadapku. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Nabi Adam AS pun akan dikumpulkan di mahsyar, di mana berkaitan dengan syafaat yang besar. Apabila manusia pada ketika itu berada di mahsyar, tak tahu nak buat apa, macam mana nak menyelesaikan masalah, ke mana kita nak pergi. Ya, lalu mereka katakan, kita jumpa bapa kita Adam alaihissalam, kerana dia adalah makhluk ataupun manusia yang pertama Allah jadikan dan dijadikan dengan tangan Allah sendiri, dan Allah berikan keistimewaan dia berada di dalam syurga. Maka lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Adam alaihissalam. Lalu dikatakan kepada Adam alaihissalam, wahai abuna Adam, wahai bapa kami Adam, sesungguhnya sampai bila kita nak berada di mahsyar ni, apa yang perlu kita lakukan? Mintalah kepada Tuhanmu. Apa Nabi Adam kata? Aku malu. Ya, aku malu kerana walaupun aku diceritakan kehebatan, mereka cerita kehebatan dia, lalu dia kata walaupun aku mempunyai kebaikan kehebatan itu semua, namun aku malu kerana apa? Kerana aku telah melakukan kesalahan kepada Allah. Apa salah dia? Ya, makan buah tu. Kan? Berarti di situlah datang kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesalahan, hatta para nabi. Namun para nabi dia maksum. Dia akan melakukan kesalahan tapi dia maksum. Itu kaedah yang penting kita ketahui. Kerana mereka mengiktirafkan. Lalu bila sampai tahap begitu, dia kata pergilah kepada Nuh alaihissalam, kerana dia adalah Rasul yang pertama. Ya, Rasul yang pertama. Kalimah tu Rasul yang pertama tu amat penting. Lalu mereka pun pergi kepada Nuh. Nuh katakan, aku malu. Kenapa? Kerana aku ada melakukan kesalahan. Kan? Apa kesalahan dia? Ya, dia doa anak dia tu. Ya, lalu Allah tegur kedudukannya. Maka dia kata pergilah kepada Ibrahim alaihissalam dan mintalah kepadanya. Lalu mereka pergi kepada Ibrahim dan minta. Lalu Ibrahim pun kata, aku pun ada kesalahan. Ya, lepas tu pergi kepada, dia kata pergi kepada Musa kalimullah, Ibrahim khalilullah, kekasih Allah ni kalimullah. Maka pergi kat Musa pun ada juga kesalahan. Musa tujukan kepada Isa. Maka bila pergi kepada Isa, Isa pun kata yang sama, lalu ditujukan kepada Rasulullah. Ini ulul azmi yang disebutkan ulul azmi, kecuali Nabi Adam AS. Jadi akhirnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang dengan izin Allah dia sujud dan meminta
diselesaikan masalah. Itu syafaat uzma yang dimiliki oleh Rasulullah semata-mata. Okey. Jadi ini di antara perkara yang diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih, dan mudah-mudahan kita memahami bagaimana perjalanan di mahsyar nanti, dan minta Allah berikan kita kekuatan untuk sentiasa berhati-hati dan mengikut jalan yang lurus, supaya Allah pemudahkan kita di alam akhirat sana. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.